اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 26, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bagi ilmu satu ta'alluq jua. Dan bagi ilmu satu ta'alluq jua, iaitu satu ta'alluq tanjizi qadim, ta'allukun tanjiziyun qadimun, iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Allah tahu pada azal, Allah mengetahui pada azal akan segala perkara hingga tidak kesudahan baginya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui hingga tidak ada kesudahan ni seperti kamalat Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah, dan ahli syurga dan lain-lain. Dan bagi ilmu satu ta'alluq jua. Dan bagi ilmu satu ta'alluq jua, satu ta'alluq saja. Jadi dia pun susung ayat ni terbalik. Tapi bahasa Melayu tak ada kaedah tu. Kalau bahasa Arab adalah kaedah. Dan bagi ilmu, terbalik. Dan satu ta'alluq bagi ilmu ni. Dan bagi ilmu satu ta'alluq, apa tu? Jua hasar. Satu ta'alluq saja bagi sifat ilmu. Sifat kudrah ada 7 ta'alluq yang terdahulu. Sifat iradah ada 2 ta'alluq. Sifat sama, basar dan kalam ada 3 ta'alluq. Adapun bagi sifat ilmu satu ta'alluq jua. Mana satu ta'alluq jua? Iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Dia terdahulunya membicarakan muta'allaq, tempat ilmu berta'alluq, perkara yang ilmu tahu. 3, perkara wajib, perkara mustahil dan perkara haruh. Itu tempat ta'alluq ilmu. Apa benda perkara yang Allah Ta'ala mengetahui? Sekalian perkara, perkara wajib, perkara mustahil, perkara haruh. Jadi dicerita bab tempat ta'alluq dulu. Kemudian ta'alluq ilmu satu jua. Biasanya sebut ta'alluq dulu. Kemudian apakah yang ilmu mengetahui? Itu muta'allaq dia. Hak wajib, hak mustahil, hak haruh. Ada ni. Macam kudrah, ada 7 ta'alluq bagi kudrah. 7 ta'alluq bagi kudrah. Kemudian kudrah berta'alluq akan perkara yang harus jua. Iradah ada 2 ta'alluq.
Iradah ada dua ta'alluq. Kemudian ta'alluq iradah kepada perkara-perkara yang harus jua. Jadi sekarang ni cerita ta'alluq, kemudian terdahulunya cerita perkara yang diketahui oleh ilmu. Tu muta'allaq dia, perkara yang diketahui oleh ilmu. Mana perkara hak ilmu tahunya? Perkara wajib ilmu tahu, perkara mustahil ilmu tahu, perkara haruh ilmu tahu. Perkara wajib, zat Allah, Allah Ta'ala tahu. Sifat Allah, Allah Ta'ala tahu. Ada ni. Perkara mustahil, hak tak ada, Allah Ta'ala tahu. Tahu macam mana tak ada, tahu kok jalan tak ada lah. Mana perkara mustahil, sekutu bagi Allah, tu bukan mustahil. Allah Ta'ala tahu macam mana, tahu tak ada. Sekutu tu mustahil. Dan sekutu ada ke tak ada? Tak ada. Tuhan tahu kok tak ada lah. Perkara mustahil, anak Allah, isteri Allah, Allah Ta'ala tahu. Tahu bahawa anak Allah, isteri Allah tak ada. Ni hak haru ni kita lah Tuhan tahu belaka lah nya. Ni hak kita ni Tuhan tahu belaka perkara haru. Hak kita cerita minggu lepas tu kan, ta'alluq, sifat yang ada ta'alluq sifat ma'ani. Tolak sifat hayah tak ada ta'alluq, tinggal 6 sifat tu dia bahagi dua. Qudrah, iradah bertakluk kepada perkara yang harus. Perkara wajib tidak berkait dengan qudrah dan iradah. Mana perkara wajib? Zat Allah, sifat Allah, ada tak berkait dengan qudrah dan iradah? Nak kait tak? Iradah yang menentukan Allah sedia, iradah yang menentukan Allah bakar, iradah yang menentukan Allah satu, ada tak berkait. Itu hak wajib. Hak mustahil tak berkait juga. Iradah menentukan sekutu tak ada bagi Allah, iradah yang menentukan anak tak ada bagi Allah, iradah yang menentukan isteri tak ada bagi Allah, tak. Atau hak memang tak ada dah waktunya. Tidak berkait dengan qudrah dan iradah perkara yang mustahil. Qudrah iradah bertakluk kepada perkara haruh makhluk ni lah. Ada ni. Adapun ilmu dengan kalam, hak wajib pun dia bertakluk, hak mustahil pun dia bertakluk, hak haruh pun dia bertakluk. Sama basar bertakluk pada maujudat. Allah mendengar dan melihat akan perkara yang ada. Sama ada perkara tu ada qadim atau perkara ada tu baru, Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Adapun kalau perkara tak ada, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Sekutu bagi Allah tak ada, Allah mendengar dah, Allah melihat dah. Sekutu bagi Allah tidak, sebab tak ada. Anak isteri Allah tak ada, adakah Allah mendengar dan melihat akan anak isteri Allah yang tak ada? Tak mendengar, tidak melihat, sebab tak ada. Jadi samak basar bertakluk pada benda yang ada. Sama ada tu qadim, sama ada tu baharu. Allah mendengar dan melihat akan zat Allah yang qadim, Allah mendengar dan melihat akan zat kita yang baharu. Asalkan ada, Allah mendengar dan Allah melihat. Ilmu kalam bertakluk pada yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Kemudian ta'alluq ilmu ni ada berapa bahagian? Ta'alluq ilmu, satu ta'alluq jua. Ta'alluq ni fungsi lah, tugas. Ilmu sifat. Ta'alluq ilmu mengetahui akan sekalian perkara, tu ta'alluq dia, fungsi. Qudrah satu sifat. Ta'alluq qudrah mengada dan meniadakan perkara yang harus. Iradah satu sifat. Ta'alluq iradah menentukan akan perkara yang harus. Sama basar sifat. Allah yang bersifat dengan sifat samak dan basar, ta'alluqnya mendengar dan melihat akan sekalian perkara yang ada. Itu ta'alluq fungsi. Satunya sifat, satunya ta'alluq bagi sifat. Ilmu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ta'alluk ilmu mengetahui akan sekalian perkara, sama ada perkara wajib, sama ada perkara yang mustahil, sama ada perkara yang harus. Jadi mengetahui akan sekalian perkara itulah dipanggil ta'alluk ilmu. Ta'alluk ilmu ada berapa? Ada satu jua, iaitu ta'alluk tanjizi qadim. Ta'alluk tanjizi qadim, iaitu ta'alluk tanjizi qadim, Allah Ta'ala tahu. Tahu tu ta'alluk tanjizi dia panggil. Qadim tu pada azali. Gitu. Ta'alluk tanjizi bagi ilmu adalah mengetahui. Kita dulu bicara dah, tanjizi asal makna meluluskan, itu asal makna. Tapi tanjizi bagi kudrah adalah mengada meniada. Tanjizi bagi iradah adalah menentu menetap. Tanjizi bagi ilmu adalah mengetahui, itu tanjizi. Suluhi pula dia hanya patuk padang je, boleh. Suluhi qadim bagi kudrah. Allah yang bersifat kudrah boleh mengadakan sedia kala. Suluhi bagi kudrah boleh mengadakan. Kudrah Allah ni qadim, sifat kudrah Allah ni qadim. Bilakah sifat kudrah Allah boleh mengadakan? Boleh mengadakan, qadim lah. Suluhi qadim. Mengada sungguh tanjizi. Mengadakan sungguh tanjizi. Jadi mengada kudrah ni dengan qadim dia tak jumpa. Ada ni. Mengada tanjizi bagi kudrah. Suluhinya boleh mengada. Mengada sungguh tu panggil tanjizi. Jadi mengada dengan qadim boleh jumpa tak? Mengada dengan qadim boleh jumpa tak? Mengada ni hak asalnya tak ada. Hak tak ada itulah qadim. Mengadanya kemudian. Jadi mengada dengan qadim tak jumpa. Faham tak ni? Dia qadim ni bukan barang hak jenis diadakan. Mengada ni barang yang asal tak ada. Yang tak ada itulah qadimnya. Mengada tu kemudian. Tak ada mengada qadim. Cuba kita mikir sekejap. Pagi ni ada benda lagi pagi ni. Ke tak sempat nak sarapan pagi? Awal sangat. InsyaAllah lah minggu depan kita pukul 9 semula. Minggu depan kita pukul 9 semula. Royak dulu mula-mula ni. Nanti nak habis kelas royak pula. Takut orang baru sapa. Yang kena royak pula akhir tu. Minggu depan pukul 9 semula. Kita tak sempat makan. Kalau saya tak sempat makan semua. Kerung perut. Memang tak sempat makan sungguh. Balik daripada masjid Pulau Ketang tadi tu bolok sekali. Dah nak kejar 8.30 ni. Memang tak sempat makan sungguh. Bukan ni? Tak sempat makan kok. Tak ada nak mikir. Mengada dengan qadim tak akan jumpa. Ada ni. Dia qadim ni sedia kala. Sedia kala ni bukan jenis diadakan. Mengada ni asal benda tak ada. Tak ada itulah qadimnya. Mengada tu akan timbul kemudian. Mengada sedia kala. Sedia kala ni bukan jenis diadakan. Ada ni? Bukan ni? Sebab tu tak ada tanjizi qadim bagi qudrah. Tak ada tanjizi qadim bagi qudrah. Mengada sedia kala tak akan jumpa. Boleh mengada. Boleh tu sedia kala lah. Boleh bukan mengada. Boleh bukan mengada. Dan sifat kudrah Allah qadim. Takkan sifat kudrah Allah yang qadim boleh mengadakan tu baharu. Jadi asal-asal sifat kudrah Allah tidak boleh mengadakan. Bukan sifat kudrah gitu kalau tak boleh mengadakan. Sifat lemah kalau tak boleh mengadakan. Bila sifat kudrah
boleh mengada lah. Dan sifat kudrah tu qadim, boleh mengada, qadim juga. Itu suluhi qadim bagi kudrah. Oh ya boleh je. Dia ta'alluq ni sungguh-sungguh hak fungsi itulah diri mengada tu baru panggil ta'alluq. Diri meniada baru panggil ta'alluq. Setakat boleh, bukan ta'alluq sungguh sebenarnya. Sebab tu kalau sebut ta'alluq sungguh, tanjizi je. Macam kita ada tenaga. Fungsi tenaga kita bergerak ni, ni bangun duduk lah, buat kerja. Tu fungsi tenaga kita. Tapi kita ni bertenaga daripada pagi lagi, tapi duduk diam, menung, tidur. Nah, boleh tak nak mengada tu? Boleh tak nak bangun pergi kerja? Boleh. Tapi berfungsi ke tak masa duduk netang? Tidak berfungsi. Cuma boleh. Jadi ta'alluq ni fungsi sungguh. Fungsi sungguh dia panggil tanjizi. Ta'alluq yang sebenar, fungsi sifat yang sebenar adalah tanjizi. Seluruhnya ayat je boleh. Sebab apa? Sebab kudrah mengada sungguhnya baharu, bukan qadim. Tanjizi hadis dia panggil, bukan qadim. Dan sifat kudrah Allah qadim, berfungsi mengada meniada baharu. Dah bila kau sifat kudrah Allah yang qadim boleh mengadakan? Boleh mengada qadim lah, seluruhi qadim. Gitu je lah. Takut timbul Tuhan mengadakan kemudian, sebab kemudian barulah kudrah boleh mengadakan. Tak boleh mengadakan sedia kala. Tapi boleh mengada ni ada fungsi ke tak sebenarnya? Tak. Sebab tu ta'alluq yang sebenar adalah tanjizi. Jadi kudrahnya tanjizi hadis. Ada ni. Tanjizi hadis itulah hak rukun iman kita yang keenam. Perbuatan Allah mengada meniada, mengada meniada, menggerak mendiam. Sekarang ni hak Tuhan buat kita ni, qadim ke hadis? Hadis lah baru sekarang. Tuhan buat langit bumi pun hadis juga, bukan qadim. Sebab langit bumi asal tak ada, Tuhan buat kemudian. Hadis juga, tanjizi hadis. Ada pun menentu, iradah, sifat iradah qadim. Menentu, menetap, qadim juga. Sebab menentu, menetap bukan buat. Menentu, menetap sedia kala, buatnya kemudian baru. Macam kita lah, kita menentu siap-siap daripada kemarin lagi, tapi buat sungguh hari ni. Ke mana? Jadi iradah menentu menetapkan, tanjizi qadim bagi iradah. Iradah tak ada tanjizi hadis. Kalau iradah menentukan kemudian, sebab kita mati molek tu, hak rukun iman yang keenam kita qada qada tu, Allah Ta'ala menentu iradah, tapi muwafaqah dengan ilmu, selaras dengan ilmu. Ilmu satu ta'alluq je, tanjizi qadim. Iradah pun tanjizi qadim juga ni. Sebab kalaulah jatuh kata Allah menentu tu baharu, jadi bawa kepada ilmu Allah pun baharu. Wah, tu mustahil. Macam kita lah, ada perkara yang kita menentu siap lama dah. Ada perkara yang kita menentukan baharu kemudian. Sebab apa jadi gitu? Ilmu kita. Mana kita ada ilmu, kita pun menetapkan. Kita ada ilmu, kita pun menetapkan. Kalau ilmu tu lama dah tahu, lama dah kita netap. Kalau ilmu tu baru tahu, baru kita buat keputusan, kita netap. Allah mengetahui sedia kala, Allah menentu pun sedia kala. Tanjizi qadim bagi iradah, tanjizi hadis bagi kudrah. Itu qadar dan qada kita, itulah rukun main kenang. Mati situ. Mana ni? Jadi tanjizi tu kena faham lah. Tanjizi ni diri ta'alluq tu yang sebenar, diri fungsi sifat yang sebenar. Kudrah mengada meniada. Mengada meniada ni baharulah tanjizi hadis.
Iradah menentu menetap. Menentu menetap azali. Tanzih qadim. Mengetahui. Mengetahui ni pun sedia kala. Tanzih qadim. Melihat. Basar sifat. Melihat sungguh-sungguh ta'alluq. Tanjizi. Allah melihat. Basar sifat yang dari zat Allah. Melihat tu ta'alluq bagi basar, fungsi bagi sifat basar. Kalau Allah melihat tu qadim, tanzih qadim. Kalau Allah melihat tu baharu, tanzih hadis. Ada Allah melihat qadim, ada Allah melihat baharu, sifat basar qadim. Sifat satu. Perkara yang Allah Ta'ala lihat, tu tak terhinggalah perkara Allah Ta'ala lihat. Kemudian perkara Allah Ta'ala lihat ni, ada hak Allah Ta'ala melihat qadim. Ada perkara yang Allah Ta'ala melihatnya baharu. Apa perkara yang Allah Ta'ala melihatnya qadim? Zat Allah yang qadim tu lah. Zat Allah qadim. Allah melihat zat Allah. Bila Allah melihat zat Allah? Qadim lah. Tadi qadim. Zat kita ni baharu. Bila Allah melihat kita, selepas Allah buat kita, ada kita, Allah pun melihatlah kitanya. Melihat yang baru. Allah melihat kita ni baharu. Lepas kita diadakan baru Allah melihat kita. Bilakah sifat basar Allah boleh melihat kita? Boleh melihat. Bila? Adapun Allah melihat zat Allah, bukan boleh dah, memang melihat. Allah melihat zat Allah, melihat. Tanjizi, qadim lah. Sebab Allah ada qadim, Allah melihat Allah pun qadim lah. Allah melihat kita baharu. Sebab kitanya adanya baharu. Allah melihat kita baharu. Bilakah Allah boleh melihat kita? Boleh melihat kita qadim lah. Suruhi qadim. Mana tanzih hadis? Allah melihat kita selepas kita diadakan. Mana tanzih qadim? Allah boleh melihat kita pada sedia kala dah sebelum kita diadakan. Boleh je lah. Bukan melihat sungguh. Hak melihat sungguh juga akan zat Allah ni. Allah melihat akan zat Allah. Zat Allah qadim. Allah melihat zat Allah pun qadim. Tanzih qadim bagi basar. Tanzih hadis bagi basar, melihat kita. Yang baru diadakan, Allah melihat pun baharu. Tapi bila Allah boleh melihat kita? Boleh melihat. Sedia kala suluhi qadim bagi basar. Mana? Ni kita ni ulang cak kali ni. Biar jadi bahasa Arab tu jadi bahasa Melayu senang. Istilah ilmu agama kita ni memanglah bahasa Arab. Istilah ilmu dunia tu bahasa orang putih. Oleh kerana istilah ilmu dunia sains matematik bahasa putih, nak suruh ngajar dengan cakap orang putih, kau pening orang. Oleh kerana istilah ilmu agama di bahasa Arab, kita pakat ngajar cakap Arab. Orang tukang ngajar pun tak dia nak ngajar. Bukan tukang ngaji. Mana kita faham istilah tu sudahlah bahasa Arab. Macam orang belajar ilmu dunia faham istilah putih untuk ilmu tu sudahlah. Nak memantapkan bahasa orang putih, kena buat kelas lain. Nak memantapkan bahasa Arab, kena kelas lain. Jangan kata istilah ilmu ni banyak bahasa Arab, kita kena ajar ilmu tauhid dengan kok bahasa Arab. Tak tauhid lah kitanya. Dah kita nak memantapkan bahasa Arab, kena buat kelas lain. Jangan duk konsep kelas tauhid, kelas fiqh, kelas tasawuf. Dah kelas tauhid, fiqh, tasawuf banyak istilah Arab. Kita pun ajar tauhid, fiqh, tasawuf dengan bahasa Arab. Bahasa Arab pun tak tercapai, ilmu tauhid, fiqh, tasawuf pun tak tercapai. Nak mantapkan bahasa Arab, buat kelas lain lah. Tapi memanglah istilah ilmu ni memang bahasa Arab lah ke. Jadi kita biar jadi bahasa Arab tu bahasa Melayu. Sebut tanjizi qadim. Tanjizi hadis. Suluhi qadim. Kita faham lalu dah. Tak ada terjemah dah. Ni kan. Yelah kita ni nama-nama ni kita kadang-kadang tak berapa cepat boleh reti. Tapi isi pegangan tu ada. Benda ni.
Memang kita pegang Allah, melihat zat Allah tu sedia kala. Memang kita pegang Allah, melihat zat kita ni selepas Allah buat kita. Sebab Allah buat kita, barulah Allah melihat zat kita. Tapi sebelum zat kita ada, Allah boleh tak nak melihat? Bolehlah, muka sifat bahasa Allah tu koding. Bolehlah melihat sedia kala, tapi tak melihat lagi. Sebab kitanya belum ada. Tapi Allah Ta'ala tahu kita akan diadakan. Tahu tu ilmu. Kita cerita bab basar, bab melihat. Allah melihat zat Allah bila? Melihat sedia kala lah. Tanzih koding. Allah melihat kita bila? Lepas kita diadakan. Tanzih hadis. Bila Allah boleh melihat kita? Oh, kalau bab boleh tu sedia kala lah. Suluhi koding. Tak payah mana. Jadi Allah mengada tanjizi, mengada baharu tanzih hadis. Bila Allah boleh mengada? Sedia kala suluhi qadim bagi kudrah. Mengada baharu menentu iradah. Menentu sedia kala. Menentu sedia kala. Tanzih qadim bagi iradah. Jadi kita tanzih qadim bagi iradah, tanzih hadis bagi kudrah, itulah rukun iman yang keenam. Qadar dan qada ataupun qada dan qadar. Itu kitanya. Qadar dan qada, jalanan Imam Maturidi. Qada dan qadar, jalanan Imam Asy'ari. Qada dan qadar, jalanan Imam Asy'ari. Qadanya apa? Ta'alluq tanzizi qadim bagi iradah. Qadarnya apa? Ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Itu je nak. Qadar, Allah menentu sedia kala. Tanjizi qadim bagi iradah. Qadar, Allah buat. Allah buat tu ta'alluq kudrah. Allah buat bila? Sekarang. Bukan qadim kalau sekarang kau. Ta'alluq tanjizi hadis. Hadis ni baru, bukan qadim. Ni Tuhan buat sekarang ni. Ni kudrah Tuhan buat sekarang ni. Ini qadar perbuatan Allah sekarang. Ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Biar duduk gitu. Jangan duduk setakat qada, itu bahagian iradah. Qadar, itu bahagian kudrah. Okey dah. Janji ada dua pegangan tu, okey dah lah. Qada, itu hak iradah. Qadar perbuatan Allah, itu hak kudrah. Itu pendek, biar panjang sikit kita ngaji ni. Qada, ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Qadar, ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Duk gitu. Tu mana? ulang. Berapa kali ulang duk kita ni? Kalau tak boleh masuk juga tu, kena buang sikit dalam tu. Banyak sangat ilmu dunia belajar daripada budak-budak lagi. Ni orang apa sekarang ni apa? Orang duk main itulah. Pada banyak dalam tu kena buang sikit. Nak masuk mana ilmu baru ni, duk mengaji ilmu dunia puluh-puluh tahun, penuh dalam. Kena buang, kena gitu. Buang dalam apa tu? Hak computer learning tu lah. Nak masuk orang baru pun payah. Dah penuh hak lama ilmu dunia. Jadi ta'alluq yang sebenar tanjizi. Suluhi itu boleh. Jadi bagi ilmu satu ta'alluq jua, iaitu ta'alluq tanjizi. Ta'alluq tanjizi ni iaitu Allah tahu qadim pada azal. Ta'alluq tanjizi bagi ilmu iaitu Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala mengetahui. Qadim tu pada azal sedia kala. Allah mengetahui ini akan segala perkara. Segala perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus. Allah menentukan segala perkara yang harus. Allah melihat akan segala perkara yang ada. Segala perkara belaka tu. Allah mengetahui segala perkara. Allah menentu segala perkara. Allah melihat segala perkara. Allah mengetahui segala perkara, segala sungguh-sungguh. Hak wajib, hak mustahil, hak harus.
Allah menentu segala perkara yang haru. Allah melihat segala perkara yang ada. Allah menentu segala perkara yang harus ni pun bukan menentu sungguh. Itu hak menentu sungguhnya bukan segala perkara yang harus, setengah je. Ingat kita iradah dulu kan. Iradah dulu ni menentu akan segala perkara. Menentu akan setengah barang yang harus. Ada kata menentu akan tiap-tiap yang harus. Dia kalau sebut kata menentu ni dalam kitab didatangkan dua. Satunya menentu akan setengah perkara yang harus. Menentu akan sekalian perkara yang harus. Allah yang bersifat dengan iradah menentu akan sekalian perkara yang harus. Satu lagi bila sebut Allah yang bersifat dengan iradah menentu akan setengah daripada perkara yang harus. Satunya menentu sekalian, satunya menentu setengah. Hak Allah Ta'ala menentu sungguh setengah je, bukan sekalian. Contoh, Allah menentukan kita diam. Allah tidak menentukan kita gerak di saat sekarang. Sampai masa Allah menentukan kita akan bangun bergerak, Allah tidak menentukan diam di saat tu. Bukan setengah tu. Kalau menentu sekalian, saat yang sama, gerak pun ya, diam pun ya, Allah menentu belaka. Tak gitu. Ada ni. Kalau Allah menentu sekalian benda yang haru, kita duduk dalam masjid Kepayung haru, kita duduk di rumah pun haru, kita duduk Kedah pun haru. Kalau Allah menentu sekalian, di masa yang sama kita duduk di masjid Bukit Payung, duduk di rumah dan duduk di Kedah, banyak benar kita bela. Banyak bela tu. Ke masjid pun ada, di rumah pun ada, Kedah pun ada. Bela lah tu. Dah. Sekarang bila kita ada di masjid, tak ada di rumah, tak ada di Kedah, Allah menentukan kita ada di masjid, dia panggil setengah. Sekalian masjid pun haru, di rumah pun haru, Kedah pun haru. Tu buat sekalian. Allah menentu sekalian? Tak. Allah menentu setengah, dia panggil. Allah menentukan kita lelaki, Allah tidak menentu perempuan. Allah menentukan kita perempuan, tidak menentukan lelaki. Itu panggil menentu sekalian, setengah je. Allah menentukan kita besar, tidak kecil. Allah menentukan kita tinggi, tidak rendah. Allah menentukan kita putih, tidak hitam. Nak cerita apa lagi? Itu panggil apa tu? Setengah dia panggil. Setengah tu hak Allah menentu sungguh. Menentu sungguh dia panggil tanjizi qadim, bagi iradah. Dah kata menentu sekalian, suluhi qadim bagi iradah. Boleh. Tanzih qadirnya Allah menentu kita ada di masjid Bukit Payung. Boleh tak Allah nak menentu kita ada di rumah? Boleh tak Allah menentu kita ada Kedah? Hak sedia kala. Boleh belaka hak dia. Jadi kalau kata Allah menentu sekalian, hak suluhi je. Boleh je. Boleh ni tak ada menentu, cuba koyak boleh je. Lepas tu kata takluk sungguh, fungsi sungguh adalah tanjizi. Setakat boleh ni bukan menentu. Ni, pada azali Allah boleh tak menentukan kita berada di tempat yang lain. Hak tanjizinya Allah menentu kita berada di masjid Bukit Payung, tidak berada di tempat yang lain. Tapi duduk masjid Bukit Payung pun haruh, duduk tempat lain pun haruh. Boleh tak Allah nak menentukan kita berada di tempat lain pada masa ni? Boleh je. Sekalian perkara yang haruh Allah Ta'ala boleh menentu belaka. Allah boleh menentu belaka, asal mendaru je. Atau menentu sekalian ni suluhi qadim lah, bukan tanzih qadim. Tanzizi qadim iradahnya menentu setengah lah, bukan sekalian. Hak mengada kudrah, mengada akan sekalian barang yang ditentukan oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Iradah menentu setengah. Tanzih qadim bagi iradah. Kudrah mengadakan sekalian
perkara yang ditentukan oleh Allah. Allah mengadakan sekalian, tapi perkara yang ditentukan oleh Allah setengah. Mana Allah mengada setengah jugalah. Tapi tak katalah Allah mengada setengah. Kita akan kata Allah mengadakan sekalian perkara yang ditentukan oleh iradah. Tapi iradah menentukan akan setengah. Makna hak Tuhan buat pun setengah juga. Allah menentukan pada azal kita diam di Masjid Bukit Payung ni. Allah buat kita pun diam lah sekarang ni. Allah tak buat kita gerak. Tetapi bila sebut kata mengada, kita tak akan sebut setengah. Kita akan kata Allah yang bersifat kudrah mengadakan akan sekalian perkara. Sekian perkara mana ni? Sekalian perkara yang ditentukan oleh Allah pada azal. Yang ditentukan oleh Allah ni sekalian sungguh ke setengah aja? Setengah. Jadi mana Allah mengada pun setengah lah. Sekarang ni Allah mengadakan kita diam, duduk. Allah tidak mengadakan kita gerak, tidak mengadakan kita berdiri, tidak mengadakan kita berjalan di saat sekarang. Allah mengada akan barang yang Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala kehendak pada azan ni setengah lah. Mana kalau bunyi kata Allah yang bersifat iradah menentukan akan sekalian perkara haru, tu seluhi je tu, boleh. Dan Allah menentu sungguh setengah je lah, apa nak sekaliannya. Contohlah, kita lahir bila-bila masa haru. Lahir bila-bila masa tu haru. Akal boleh terima belaka. Lahir tahun 2000 ke 2001 ke 2002 ke. Allah boleh tak nak menentukan kita lahir 2001, 2000, 2001, 2002? Boleh. Tapi Allah menentu sungguh 2000 lah. Tak 2001, tak 2002. Setengah dia panggil. Tu hak tanjizi sungguhnya. Hak menentu sungguh. Tanjizi. Setengah je lah. Adapun hak suluhi boleh menentu, boleh belaka janji benda haru. Boleh belaka Allah Ta'ala ni. Dan Allah mengada akan sekalian perkara yang ditentukan oleh Allah pada sedia kala hak iradah. Hak tu hak ni hak iradah. Adapun ilmu ni mengetahui segala perkara. Hak iradah menentu pun Allah Ta'ala tahu. Hak iradah tidak menentu pun Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahulah. Allah Ta'ala tahu bahawa Allah menentukan kita akan dilahirkan tahun 2000. Dan Allah Ta'ala tahu bahawa Allah tidak menentukan kita akan lahir tahun 2001. Tahu-tahu habis sungguh. Hak wajib Tuhan tahu, hak mustahil Tuhan tahu, hak ada Tuhan tahu, hak tak ada Tuhan tahu. Hak Allah menentu pun Tuhan tahu, Allah tidak menentu pun Allah Ta'ala tahu. Kita pun tahu tau. Hak kita menentu kita tahu ke tak? Hak kita tidak menentu tahu tak? Kita tak tahu. Kita pun buat satu ketetapan. Mesyuarat buat satu ketetapan. Apa yang kita menentu tu, apa kita letak kita tahu. Hak kita tak letak, tahu ke tak? Tahu juga. Tahu tak letak lah. Boleh tahunya. Jadi Tuhan tahu segala perkara, segala sungguh-sungguh. Segala sungguh-sungguh. Dah hak wajib Tuhan tahu, mustahil Tuhan tahu. Hak Tuhan menentu pun Tuhan tahu, hak Tuhan tidak menentu pun Tuhan tahu. Hak Tuhan tak menentu Tuhan tahu juga. Tuhan tahulah tidak menentu. Pada tahunya. Jadi ilmu satu takluk juga. Takluk tanzih qadim, Allah Ta'ala tahu pada azal akan segala perkara. Kita nak mati hak ni lah, hak tahu ni. Barulah kejap kita hak qada iradah tu. Sebab qada iradah muwafaqah dengan apa yang Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu pada azal, iradah menentu pun pada azal. Gitu je lah. Bila Allah telah menetapkan segala-gala perkara pada azal, lepas tu kita nyapunya. Kita nyapu.
Oh, kalau gitu kok tak ada lah kita. Tak ada lah hak yang kita. Memanglah Allah Ta'ala menentu belaka dah. Allah Ta'ala letak belaka dah. Allah Ta'ala mutuh belaka dah. Allah Ta'ala ikat belaka dah. Ni sampai sa'ah berlaku ni. Allah yang lakukan. Keesaan pada perbuatan. Lepas tu kitanya ke mana? Tak ada lah. Hak berlaku di kita ni, perbuatan Allah belaka. Sekalian. Hak Tuhan perbuat sekarang ni, apa yang Tuhan kehendak pada azal. Yang Tuhan kehendak pada azal, sama macam Tuhan tahu. Tuhan tahu sedia kala, Tuhan kehendak sedia kala. Sampai masa berlaku, Allah yang lakukan sekarang. Saat kita hidup ni, Allah yang hidupkan. Segala yang berlaku di kita, Allah yang lakukan. Itu keesaan pada perbuatan. Lepas tu kita apa? Tak ada peranan, hakikinya memang tak ada lah. Dah kita rasa kita belaka yang buat. Tu basirah kita orang awam tak ada salah. Tapi di pegangan kita tetap dah hak Tuhan belaka. Sekalian qada dan qadar Tuhan belaka. Gitu je nah. Tapi kita ahli sunnah, wajib kita isbatkan di akidah, kita letakkan di akidah, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Zahir kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kita itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu batin hakiki. Ni letak molek ni. Hak zahir, hak batin letak molek. Hak zahir kita ada pilihan dan perbuatan, dan kita wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi batin hakiki yang sebenar, pilihan dan perbuatan kita Tuhan. Kita peganglah Tuhan. Jadi kita pegang, kita ada pada zahir je. Kita memilih, kita melakukan. Kalau tanya, kita bebas tak memilih? Macam mana kita? Bebas tak memilih? Memang bebas. Kita rasa mana? Bangun pagi tu ditarik macam kena pukau. Tak, kita bebas. Jadi kalau tanya, kita bebas ataupun terikat? Kita bebas pada zahir. Tapi hakikinya apa yang berlaku di kita tu adalah qada dan qada Allah. Bukan setakat kita terikat. Yang berlaku ni Allah buat. Bukan kita pun. Itu pegangan. Kita duk cakap kita tu. Itu cakap asbab. Di hati kita, nampak kita je, ingat kita je, rasa kita je. Kita orang awam. Tak ada salah apa-apa. Lepas tu kita nak lenyapkan, kita nak lenyapnya kok mana? Kita bukan maqam fana, kita bukan maqam aulia. Kita nak tebang, nak buat, siapa suruh tebang buat gitu? Tak ada raja gitu Tak ada. Ni hilangkan rasa diri, hilangkan rasa pilihan diri, hilangkan rasa wujud diri. Akhirnya tundur jadi Jabariyah. Kalau tidak berpegang kita ni ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah lalu lah. Lepas tu orang duk ceramah so fana kekok pada dia. Fana apa dia? Ni so fanakan diri, hilangkan wujud diri, hilangkan pilihan diri, hilangkan tadbir diri, hilangkan kuasa diri. Allahmu Tuhan, tu Jabariyah. Dah hilangkan tu, Allah yang hilangkan, Allah yang fanakan, Allah yang lenyapkan, bukan suruh lakon. Ni orang baca kita hakikat, syariat tauhid tak lepas. Ni puak-puak sesak belaka ni. Tapi malangnya puak sesak gini dapat tempat dalam TV, dalam radio, cakap pula halu je, lembut je, menangis je. Orang pun suka sangat pesan gitu. Dah dia orang agama ke tak? Dah, dia bukan bidang agama. Tapi dia cakap sedap. Macam nyakit belaka lah tu. Cakap perkara agama yang orang bukan bidang agama. Kalau gitu panggil kita retek cakap bab bukan bidang kita, boleh tak? Ni orang ada virus banyak ni kan. Panggil kita biar kita cakap retek. Boleh tak? Marah dia orang mengaji bahagian perubatan bila kita nak cakap juga. Boleh tak? Kita nak cakap bab virus, kita bukan orang pengajian berdalam bab perubatan. Perambak dia orang lah. Lepas tu orang yang bukan bidang agama cakap agama boleh pula. Pelik manusia lah ni. Ya kita pergi baca dulu, baca ni virus kita baca, panggil kita waktu meramah. Siapa nak panggil kita? Kita bukan kelulusan tu. Saya baca juga buku dia. Baca tambah belajar. Bukan bidang agama. Lepas tu dia baca buku-buku hakikat. Apa tu? Fanakan diri, hilangkan diri, hanya Allah. Fanak diri ni Allah yang buat.
Allah yang fanakan, Allah yang lenyapkan. Yang ada di basirah hanyalah hak hakiki, hak sebenar-benar. Siapa ni? Maqam aulia. Bukan seletok kita. Ialah aku nak seletok kita. Punah kan? Tunduk jadi Jabariyah, akhir jadi kafir zindik. Yang main? Orang mana anak yang dah kepada ibu bapa tu, anak tu taat kepada qada qadar Tuhan tu. Sekarang anak tu dah kepada ibu bapa, derhaka anak ni qada qadar. Jadi derhaka anak ni sebenarnya taat dengan qada dan qadar. Jadi hukum syariat nak buat mana? Derhaka tu dah sebesar. Ada sebab qada qadar. Tu kafir zindik ya. Kafir yang menafikan hukum syariat. Orang merampok, orang mencuri, jangan pandang pada perampok pencuri, pandang kepada Allah yang mengatur. Betul syariah mengharamkan merampok mencuri, jangan pandang kau tu pandang hakiki. Menafikan syariah, tunduk jadi kafir zindik. Jangan main ni. Dan sekarang ni orang highlight sangat kita hakikah. Kita syariat fardu ain tak bercara. Mana jadi pesen gini pun orang nak biar orang. Kita makam syariat memanglah di basirah kita je, mata hati kita belakalah. Pilih pun kita, susun atur pun kita, buat pun kita. Tak ada salah apa-apa tapi hak hakiki kita pegang kesemuanya. Qada dan qadar Allah. Diri, pilihan dan perbuatan kita pun qada dan qadar Allah. Tapi pada zahir kita ada pilihan dan perbuatan. Pada batin tidak ada, melainkan semuanya qada dan qadar Allah. Ni kita pakai belaka ni hak zahir, kita pakai hak batin, kita pakai syariat, kita pakai hakikah, kita pakai barulah kejap. Ada ni. Ni hanya ambil syariat, hakikah dinafikan. Maka zahir je. Kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Pilihan perbuatan mutlak hak kita, bukan hak Tuhan. Tu qadariyah sesat tu musyrikun. Orang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dia menafikan hakiki. Mana hakikinya? Hak Tuhan belaka. Dia buang hak tu. Hak saya dah sebut ulang-ulang sekarang ni. Ada golongan batiniyah yang tunduk jadi Jabariyah. Ada golongan yang nak menyatakan kebatilan puak batiniyah ni, dia terlajak jadi qadariyah. Dia menafikan hakiki, Allah sahaja yang mengadakan, makhluk tak bekas sama sekali. Ditolak tu. Dia tolak. Hanya Allah yang mengadakan. Makhluk tak bekas sama sekali. Ni punca keluar hak golongan batiniyah hak sesat ni. Betul lah hakikinya gitu. Batin sesat ni dia pasal lain, kerana lain. Kerana dia baca buku-buku hakikah, syariat dia tidak mantap. Sebab tu orang-orang yang baca buku-buku hakikah ni tak kemah molek, walaupun mungkin dia ajar tu tak salah dah buat syariat, bertanggungjawab ni. Mengembangkan fahaman-fahaman yang dituruti orang lain, dia pusing pula kod lain. Hak tak kejap. Lepas tu kata nak penterah puak batiniyah sekarang dalam YouTube tu, kena ambil dia punya apa asal usul dia. Macam kalau kita kata orang sekarang kan wairah, dia bukan berhenti setakat wairah, dia akan selidik mari mana wairah ni. Ada ni. Diselidik daripada asal usul. Diselidik daripada asal usul. Sama juga kita ni nak benterah puak-puak sesak ni, kita kena ambil asal usul dia mari mana. Apa punca jadi seumpama ni? Masuk dalam TV baca kitab hikam, tajuknya tasawuf harian. Tasawuf harian ni tasawuf fardu ain, bukan tasawuf hikam. Lepas tu huranya hurah tauhid. Ni pun orang naik. Baca kitab hikam, tajuk tasawuf harian. Tasawuf harian ni kitab penawar hati, kitab Hidayatus Salikin, tasawuf harian. Hak fardu ain kita, bukan kitab hikam. Lepas tu masuk hurah kitab hikam, bukan hurah tasawuf, hurah tauhid. Ni jadi puca. Kenapa kadang-kadang sengaja
nak sangat baca kitab hakikah ni. Ada orang kerana nak melepaskan dia daripada dilabelkan oleh orang. Orang label kadang-kadang satu-satu golongan. Masuk dalam golongan ni anti tasawuf. Maka untuk lepas dia label ni, baca kitab tasawuf. Oh, tak katalah dia grup hok melapikan tasawuf. Gitu je lah kadang-kadang. Oh, ni yang jadi punca rosak ni. Lepas tu benarkan pula orang bukan bidang agama bercakap dalam bab-bab begini. Akhirnya lenyapkan diri, wujud diri, lenyapkan pilihan diri. Lenyap kok mana? Waktu kadang-kadang gerang kau nak lenyap, telam pergi kuda sutil lenyap Dah lah kalau telam pergi kuda dia rosak seorang. Hok ni ajar dan tiba dia rosak orang ramai. Tidak berpegang kita ada pilihan dalam perbuatan. Jabariyah sesat. Kita kena pakai hak zahir, hak batin. Hak zahir kita peganglah kita ada pilihan dalam perbuatan. Hak batin hakiki, hak Tuhan belaka. Hak tu hak batin, hak hakikinya hak Tuhan belaka. Apa yang berlaku ni kesemua ditentukan oleh Allah pada azal. Ni selaras dengan ilmu ni mengetahui pada azal. Ada ni. Jadi zahirnya kita bebas. Tapi apa yang berlaku itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita kejap molek antara qada ta'alluq tanzil qadim bagi iradah selaras dengan ilmu ni. Ilmu mengetahui segala perkara pada azal tanzizi qadim bagi ilmu. Cuma bezanya kalau iradah ada gak suluhi qadim, tapi ilmu tak ada suluhi qadim. Dia iradah tanzizi qadim, suluhi qadim. Ilmu tanzizi qadim je ilmu. Iradah tanzizi qadimnya menentu akan setengah perkara harus. Suluhi qadimnya boleh menentukan akan sekalian. Tak ada ni. Adapun ilmu tak ada suluhi qadim. Allah boleh mengetahui tetapi Allah tidak mengetahui. Punah tu. Jadi jahil. Tak ada ni. Allah kalau kata ilmu ada suluhi qadim, Allah boleh mengetahui tapi Allah tidak mengetahui. Punah kan tu mustahil. Tapi kalau tanjizi hadis bagi ilmu, tu lagilah mustahil. Allah mengetahui baharu sebelum tu Allah tak tahu. Kita lah jadinya Allah ni macam kita jugalah. Kita mengetahuinya baharu. Kemudian baru tahu pula tambah. Kemudian baru tahu pula tambah. Tiba-tiba Allah tanzih hadis bagi ilmu. Allah mengetahui baharu. Tu mustahil. Tu mustahil. Kemudian berkaitan dengan ilmu ni, Mu'tazilah pun tidak menafikan mengetahui. Mu'tazilah pun tidak mengetahuikan, tidak menafikan Allah mengetahui segala-gala perkara. Walaupun Mu'tazilah tu menafikan iradah, tapi tidak menafikan ilmu. Ada ni. Mu'tazilah menafikan iradah, tapi Mu'tazilah tidak menafikan ilmu. Mu'tazilah menafikan qada perkara jahat. Menafikan iradah tu, menafikan qada perkara jahat. Allah tidak mengqadakan perkara jahat, tapi Allah mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Dia menafikan tahu ni kapih lalu dah. Ada ni macam Qadariyah. Ini jarang disebut ni. Kita biasa Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah, Jabariyah. Itu bab lain. Itu Qadariyah lain. Qadariyah yang menafikan hak bab ikhtiar usaha. Ada satu Qadariyah. Qadariyah ni jarang disebut dalam kitab. Golongan ni timbul di kurun yang kedua. Golongan ni pupuh pada masa Imam Syafi'i rahimahullah. Golongan ni menafikan ketentuan Allah dan menafikan tahu Allah. Ni kafir ni. Ni sesak sangat-sangat ni. Ni kita jarang sebut. Dia panggil Qadariyah yang menafikan takdir. Dia Qadariyah menafikan takdir ni, dia menafikan takdir dan menafikan tahu.
Memanglah Allah buat kita ni. Manusia ni Allah buat. Tapi apa yang akan berlaku ke depan Allah tidak menentukan, dan Allah pun tak tahu. Allah Ta'ala tahu ni bila perkara tu berlaku. Kalau lepas berlaku Allah Ta'ala tahu, kita pun tahu kalau lepas berlaku. Ni jadi menafikan tahu Allah. Ni kafir ijma' ulama ni. Ni jarang disebut. Ada pun Mu'tazilah, dia menafikan iradah pada perkara jahat, dia tidak menafikan ilmu. Ada ni. Mu'tazilah dia menafikan perkara jahat bukan datang daripada qada Allah, tidak datang daripada iradah Allah. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan seseorang memilih dan melakukan perkara jahat, tapi Allah mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Ini Mu'tazilah. Hak mengetahui, menafikan mengetahui, kafir lalu dah. Bahkan kalau berpegang Allah Ta'ala tahu secara ijman, Allah Ta'ala tahu secara borong, secara umum. Allah Ta'ala tahu pasir banyak, berapa tak tahu Allah Ta'ala nya. Allah Ta'ala tahu daun kayu banyak, berapa helai Allah Ta'ala tak tahu. Tu pun kafir ijma' ulama', tu falsafah. Jadi bab tahu, tu tak ada. Mu'tazilah pun tidak nafikan tahu. Yang Mu'tazilah nafikan adalah iradah, qada azali perkara jahat. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada qada azali perkara jahat. Allah tidak mengqadakan, Allah tidak menetap, tidak memutuskan. Allah hanya mengqadakan perkara baik. Tapi Allah Ta'ala tahu tak? Allah Ta'ala tahu seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Ini Mu'tazilah. Tapi hak perkara baik Allah mengqadakkan selaras dengan Allah Ta'ala tahu pada azal. Tapi sekarang ni timbul golongan-golongan yang lebih sesat daripada Mu'tazilah lagi. Bukan perkara jahat, perkara baik pun Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Perkara baik pun Allah Ta'ala tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Yang Allah menentukan hanya kelahiran dan kematian kita. Kita lahir di mana Allah menentukan. Kita lahir waktu mana Allah Ta'ala menentukan. Kita lahir daripada ibu mana Allah Ta'ala menentukan. Lahir kita lelaki perempuan Allah Ta'ala menentukan. Lahir kita hidung keping, hidung mancung Allah Ta'ala menentukan. Inilah rakaman. Juga kelakar. Hidung mancung, hidung kemik Allah Ta'ala yang menentukan. Lepas itu tidak ada ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan. Tidak ada qada Allah Ta'ala di situ. Baik ke jahat, tidak ada qada Allah Ta'ala di situ. Tapi Allah hanya mengetahui. Ini hak timbul sekarang lebih sesak daripada hak Mu'tazilah yang hanya menafikan perkara jahat qada Allah, perkara baik qada Allah. Hak ni tak ni, baik jahat tidak ada qada Allah. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Hak ni banyak dalam rakaman yang dibawa oleh orang-orang agama. Tapi malang sekarang, kalau dalam bab fiqh ramai sangat yang ambil peranan menegur sebarang kesalahan dalam bab fiqh. Tapi dalam bab pegangan, dah masalahnya bawakan ni siap masuk dalam radio lagi. Salah bawakan ni siap masuk dalam TV lagi. Bukan setakat rakam YouTube hok mengajar secara persendirian, bukan. Ini panggil akhir zaman. Semangat agama. Bab-bab syariat jaga sangat, tapi bab akidah golongan ni dia nak lari daripada Jabariyah tu nah. Semua hak Tuhan, kita dipaksa, kita terikat nak lari hak tu, tapi kita hakikinya hak tu lah. Hakikinya Jabariyah nah. Tapi golongan ni nak lari daripada Jabariyah, dia ambil Qadariyah, hak sesak lagi daripada Jabariyah. Sesak lagi tu. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Kita hanya bebas pada zahir. Dah sebut tadilah,
kita nak pagi tak ada bangun ni, bebas je kitanya. Bebas. Tapi apa yang berlaku di kita, itulah qada dan qadar Allah. Bebas hanya pada zahir. Allah menentu ataupun kita bebas memilih. Soalan-soalan tu pun Allah lah. Kita dipaksa ataupun diberi pilihan. Kalau Allah menentu, kita sudah terikat, kita dipaksa. Ataupun Allah kita bebas memilih, kita diberi pilihan. Allah menentu, kita dipaksa, kita terikat, itu pada hakiki. Kita bebas memilih, kita diberi pilihan, itu pada zahir. Zahir bebas kan? Habis kelas nak pergi mana? Bebas. Tak ada terikat-terikat. Tapi apa yang berlaku di kita itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan ketentuan Allah. Hakikinya kita dipaksa. Hakikinya kita majbur, hakikinya. Jabariyah tu lah. Hakikinya kita majbur. Kita dipaksa, kita diikat. Semua yang berlaku ni adalah qada dan qadar Allah. Tapi pada zahirnya kita bebas. Dan kita pegang kedua-dua. Kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kita tetap terikat dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Letak molek, ambil faham molek. Kalau saya sebut somong-somong tu lah, untuk kita tak apalah kita orang duduk dengar ni. Ada pun anak cucu orang muda-muda ni mai sijik surau, dia tak sempat, sibuk dengan sekolah, sibuk dengan kerja. Pilihan merekanya adalah pengajaran-pengajaran hok dalam TV, dalam radio, dalam rakaman-rakaman, live FB. Sebab golongan-golongan yang saya sebut terpesong tadi itu memang dapat sambutan. Kalau masuk dalam TV pun orang turuti puluh-puluh ribu live FB. Hok TV live tu tak kira juta lah tengok. Live FB pun puluh-puluh ribu. Semuanya alhamdulillah, pencerahan yang bagus, pencerahan yang bagus. Ada orang kata tak bagus. Bagus belaka. Jadi di iradah ada dua. Suluhi qadim, tanzih qadim. Ilmu, tanzih qadim sahaja. Suluhi qadim tidak ada. Apa suluhi qadim bagi ilmu? Allah boleh mengetahui tapi Allah tidak mengetahui. Tak ada, itu mustahil sama sekali. Allah boleh menentukan tapi Allah tidak menentukan. Itu boleh tu. Tadilah Allah menentukan sungguh-sungguhnya kita lelaki. Allah boleh tak menentukan kita perempuan? Hak dia pun tak bolehnya. Kita tak boleh. Yang Allah menentunya sungguh-sungguh kita lelaki. Tapi Allah boleh tak menentukan kita perempuan? Boleh. Itu suluhi qadim. Ada ni. Ada pun mengetahui, tak ada suluhi qadim. Boleh mengetahui, tapi Allah tidak mengetahui. Itu mustahil tu. Kalau Allah mengetahui baharu, tanzih hadis bagi ilmu, tu lagilah. Kalau Allah mengetahui itu baharu, sebelum Allah mengetahui, Allah jahil, mustahil sama sekali. Sebab tu kata bab mengetahui tidak ada yang menafikan. Malaikat qadari hak kafir tadi tu. Allah tidak menentukan dan Allah tidak mengetahui. Tu hak Mu'tazilah sendiri pun tidak ada yang menafikan mengetahui. Tidak ada yang menafikan mengetahui. Ada ni. Kan masyhur kan, Mu'tazilah menafikan qada jahat, tapi Mu'tazilah tidak menafikan Allah mengetahui. Seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Itu tidak menafikan ilmu. Jadi perkara jahat, hak masyhur Mu'tazilahnya, dia menafikan iradah. Dia menafikan iradah. Dia tidak menafikan Allah Ta'ala tahu. Dia menafikan iradah. Ada ni. Macam juga hak qadariyah yang berpegang kita yang melakukan, tapi tidak menafikan bahawa Allah mengetahui kita akan memilih dan melakukan satu-satu perkara. Sekarang Allah telah letak IQ di akal kita. Allah letak dah tenaga di kita. Lepas tu kita sendirilah yang memilih. Bukan Allah menentukan. Kita sendiri yang melakukan. Faham tak ni? Faham? Hak qadariyah ni.
Tapi Allah Ta'ala tahu ke tak? Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Jadi Mu'tazilah tidak menafikan tahu Allah. Dia hak timbul Mu'tazilah ni, dia terpesong dalam bab kudrah ataupun terpesong dalam bab iradah. Terkadang terpesong dalam bab qada, terkadang terpesong dalam bab qadar. Adapun ilmu Allah, itu tak ada. Sebab apa? Sebab terpesong dalam ilmu ni kafir lalu dah. Kafir lalu dah. Ada ni. Ada pun hak terpesong bab qada tu jadi khilaf. Ada terpesong hak khilaf kafir dengan tak kafir. Ada hak kafir ijma', ada yang tidak ada ulama menghukumkan kafir tapi pegangan yang dosa besar. Tapi kalau terpesong dalam bab ilmu, ada perkara yang Allah tidak mengetahui atau kafir ijma' ulama'. Adapun kitanya ilmu dengan iradah muwafaqah. Pada ni ilmu iradah muwafaqah. Kalaulah Allah Ta'ala tahu seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala menentukan perkara itu akan berlaku. Pada ni sebab kita qada ni iradah kudrah, iradah kudrah. Apa yang iradah qada kan selaras dengan apa yang ilmu mengetahui. Tu Mu'tazilah dok ni, dia ambil hanya Allah mengetahui perkara jahat yang akan berlaku, tapi Allah menentukan, dia tak ambil. Dia tak ambil. Lepas tu biasa-biasa dalam hak rakaman tu, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah Ta'ala tahu. Dia takkan lari daripada Allah Ta'ala tahu. Semuanya Allah Ta'ala tahu, tetapi bukan semuanya Allah Ta'ala menentukan. Mu'tazilah hak baik saja Allah Ta'ala menentukan, hak jahat Allah Ta'ala tidak menentukan. Allah Ta'ala hanya setakat tahu sahaja. Iaitu ta'alluq tajid qadim. Allah tahu pada azal qadim akan segala perkara hingga tidak kesudahan baginya. Benda yang Allah Ta'ala tahu tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala tahu sedia kala segala-gala perkara. Barang yang Allah Ta'ala tahu tidak ada kesudahan. Mana contoh dia misal di sini? Seperti kamalat Allah. Kamalat. Kamalat ni sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat-sifat ketinggian bagi Allah. Yang kita mengaji di awal kitab ni Pati Paridah tu. Di awal kitab Pati Paridah dahulu, di muka surat 9 dahulu tu. Di muka surat 9, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Terdahulu hak di muka 9 tu kan. Hak kita ngaji sifat 13 ataupun sifat 20, itu atas jalan tafsil, atas jalan detail satu-satu, atas jalan ijmal, atas jalan borong, atas jalan kasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan tu Arab disebut kamalat. Kamal sempurna. Kamalat sifat-sifat kesempurnaan tu jamak. Tak tahu makna kamal? Tahu kan? Hak kamal, hak akmal. Jadi kamalat ni sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah ni amat banyak. Tidak mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala jua. Jadi sekarang ni sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah yang kita pegang mula-mula tu. Tadilah 13 ke 20 itu nombor 2 dah. Hak mula-mula kita pegang
Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat kamalat yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil maha suci Allah daripada sifat kekurangan, ada makhluk sesat di situ. Kemudian sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga banyaknya, setakat mana kau panggil kita kenal Tuhan? Setakat sifat 13 ataupun sifat 20 atas jalan detik, atas jalan satu-satu, atas jalan terperinci 13 ataupun 20. Bukan sifat Tuhan 13 ataupun 20. Jadi sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Tidak terhingga banyaknya. Pandai ni. Kalau 1 bilion, kalau 1 trilion, itu banyak tapi ada hingga. Mana hingga? Bilang, akhirnya habislah bilangan. Itu banyak tapi ada hingga. Sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga banyaknya. Bukan 1 trilion. Ada ni. Tidak terhingga banyaknya. Yang mengetahui satu-satu sifat kesempurnaan tadi hanya Allah sahaja. Malaikat ke rasul ke tak tahu. Satu-satu sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Allah Taala jua yang mengetahui. Allah Taala mengetahui macam mana. Sebab sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga. Allah Taala mengetahui dengan pengetahuan yang tidak terhingga juga. Pengetahuan yang tidak ada kesudahan juga. Faham tak tu? Hak mudah ambil misal yang kedua. Dan ahli syurga dan lain-lain. Ni. Ini yang mudah sikit. Apa yang akan berlaku di syurga, neraka samalah. Apa yang akan berlaku di syurga, yang mana syurga dan penghuni-penghuninya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang akan berlaku di syurga ada kesudahan tak? Ada kesudahan tak? Tak ada. Sebab Allah kekalkan syurga dengan penghuni-penghuni syurga telah kekalkan. Jadi apa yang akan berlaku di syurga tidak ada penghujung, tidak ada kesudahan. Allah tak tahu tak? Tahu. Tahu setakat mana? Setakat mana Tuhan tahu? Setakat di akhirah 1 bilion tahun, 1 trilion tahun. Syurga tak ada 1 bilion tahun. Syurga tak ada 1 trilion tahun. Syurga tak ada kesudahan. Kalau Allah Ta'ala tahu setakat 1 bilion tahun, hak lepas dari 1 bilion tahun, tak tahu Tuhan, jahil jadinya. Jadi sekarang ni yang akan berlaku di syurga tidak ada kesudahan. Tuhan tahu ke tak? Tuhan tahu. Setakat mana? Tak ada setakat mana lah Tuhan tahu belaka. Tapi apa yang berlaku di syurga tak ada kesudahan. Tuhan tahu dengan pengetahuan yang tidak ada kesudahan. Itu maksud dia. Faham tak ni? Sama macam sifat kesempurnaan tadi. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Allah Ta'ala mengetahui satu-satu secara tafsil sifat kesempurnaan bagi Allah. Tapi sifat kesempurnaan bagi Allah tidak ada penghujung bilangan. Allah Ta'ala mengetahui dengan tidak ada penghujung jugalah pengetahuan. Ada ni. Sama dengan hak berlaku di syurga tu. Kadang-kadang dalam kitab dia buat contoh seperti Allah Ta'ala mengetahui napah ahli syurga. Dia kata napah ahli syurga. Taklah tak kira napah ahli syurga lah. Apa yang berlaku di syurga tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala tahu ke tak? Allah Ta'ala tahu dengan pengetahuan yang tidak ada kesudahan. Ada ni. Allah Ta'ala tahu dengan pengetahuan yang tak ada kesudahan. Tapi bukan Allah Ta'ala tahu sahaja. Semua yang berlaku qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada dan qadar ni bukan yang berlaku atas dunia je.
Dunia ke akhirah ke, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang berlaku di syurga tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala mengetahui satu-satu apa yang berlaku di syurga, tetapi dengan pengetahuan yang tidak ada kesudahan. Sebab perkara tu tak ada kesudahan. Kalau Allah Ta'ala tahu ada hak dia, ada suk dia, ada akhir dia, perkara tu tak ada akhir. Allah Ta'ala tahu setakat ada suk dia, hak kau depan jatuh jahil lah. Ke mana? Mustahil. Allah Ta'ala mengetahui segala perkara dengan pengetahuan yang tidak ada kesudahan. Contohnya Allah Ta'ala mengetahui akan sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada hingga, tidak ada kesudahan. Apa yang berlaku di syurga pun sama, tidak ada kesudahan. Apa yang berlaku di syurga, Allah Ta'ala mengetahui segala-gala yang berlaku di syurga dengan pengetahuan yang tak ada kesudahan, tak ada akhir. Ni nak kenal Tuhan. Kita setakat mana kita tahu? Kita jahil, tahu sikit-sikit pun Allah yang kurniakan. Tiba-tiba sampai masa Allah yang mengetahui segala-gala menetapkan satu-satu hukum. Hukum Allah ni tak sesuai, hukum Allah ni tak. Siapa hok mengetahui sebenarnya ni? Hukum syariat Allah ni hok Nabi bawa ni sampai kiamat. Tak ada sampai kiamat. Tak ada apa kiamat. Sampai masanya ketetapan Allah, hukum Allah sudah tidak relevan, tidak sesuai. Sebab apa? Sebab masyarakat kita majmuk. Jadi Allah tak tahu ke masyarakat kita majmuk? Allah yang lakukan masyarakat kita ni majmuk kan? Allah Ta'ala tahu, tapi Allah Ta'ala yang tahu menetapkan hukum yang tak sesuai. Allah Ta'ala tak tahu, kamu yang tahu. Kita ngaji akidah dia nak kenal Tuhan. Bila kita kenal Tuhan, tak bengah lah kitanya. Tuhan kata gitu-gitulah kitanya. Kena bincang balik hak Tuhan ni. Bincang balik. Handalan kamu. Yang kita nak bincang balik ni apa? Hak keputusan sama-sama kita. Kita mesyuarat, kita hak keputusan. Nak buat perkara tu, nak buat perkara tu. Pada ni. Duit banyak kan? Duit banyak. Nak buat perkara tu, perkara ni. Nak rasa dok kena hak dia kata tu. Kita bincang semula, boleh berlawang sebab kita dengan dia sama-sama ilmu terhad. Tapi kalau hak Tuhan letak, siapa kita nak lawan? Hak Tuhan letak, siapa nak lawan? Tak sesuai lah, tak begitulah, beginilah, begitulah. Dia orang tak kenal Tuhan. Dia ngaji juga sifat 20, lebuk kita. Dia mengaji ngapa? Dia bukan ngaji nak pegang, bukan ngaji nak berakidah. Kita mengaji nak pegang, kita ngaji nak berakidah. Bila akidah kita kejar Allah mengetahui segala-gala dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung, tak pengah lah kitanya. Lagi kok mana lagi kitanya? Kita ni kadang-kadang kerja dunia pun mula-mula kita tak setuju. Pada pandangan saya, keputusan seumpama tu tak tepat tu. Buat seumpama tu tak molek tu. Lalu kita tanya, siapa yang buat keputusan ni sebenarnya? Siapa yang buat kerjaan ni sebenarnya? Apa buat sianu. Tak apalah kalau dia bijak dalam bab ni. Biarlah kita pakai wah dia lah. Tengok. Sesama kita pun kita berundur kalau orang tu orang yang mahir dalam bidang tu. Walaupun kita mula-mula kita kata tak setuju. Tapi oleh kerana orang tu orang yang mahir, kita pun berundur. Tu sama kita hok jahil pun kita berundur. Sebab apa? Sebab kita tahu dia lebih pandai dari kita. Lepas tu kita tengok Tuhan, pandai kita ada Tuhan. Pandai kita ada Tuhan. Begitulah, beginilah. Ada apa-apa yang berlaku, mulalah bermesyuarat. Macam mana nak meletakkan hukum ni? Macam tak ada Tuhan ni.
Kita ada Tuhan kan? Kita ada Rasul, kita ada Al-Quran. Bila berlaku apa-apa hak nak berbincang. Pernah berlaku tu kan, hak gempok-gempok timbul tu, hak budak apa semua tu kan, kena perkosa, kena bunuh apa semua. Macam mana kita nak mengatasi perkara ni? Nak mengatasi perkara ni. Duk berbincang. Siapa yang berbincang? Orang Islam duk berbincang. Tak ada kata kita kena balik pada agama Allah. Tak ada. Macam-macam bincang. Punyalah otak. Ni kata bodoh manusia ni. Tapi dia tak sedar dia bodoh. Siapa kotak dia mikir, kita kena gini. Orang perempuan kena pakai cawak besi biar kucing molek. Apa ada cadang gitu? Orang cerdik tu. Pakai cawak besi kena kucing molek, kucing hilang tak berak lah jawapan dia. Dah. Pakai cawak besi tak kena rogo dia orang lah. Kalau kucing hilang nak orang ni. Tiba-tiba adalah orang bukan Islam. Orang bukan Islam. Orang bukan Islam ni. Saya mencadangkan dalam bab rogo kita kembali pada hukum Islam. Orang kafir, orang Hindu. Dia mencadangkan nak benterah kejadian rogo, kita balik pada hukum Islam. Orang Islam duk bincang, hak keluar kata cawak besi. Ini orang tak ada Tuhan ni. Orang tak ada Tuhan, tak ada Rasul. Orang tak ada kitab ni. Tak kenal Tuhan ni, kita ngaji ni ilmu Tuhan ni. Buat bandingan ilmu sekalian makhluk ni termasuk ilmu malaikat. Nak banding dengan ilmu Allah satu laut, celup jari atas laut, dalam laut tu angkat. Bukan hak bertitik tu, hak basah di jari tu saja. Ilmu sekalian makhluk Allah termasuk malaikat. Pada ni. Jadi kalau kita kenal Allah yang alim, yang khabir, yang hakim, kita baca semua kan, kita jawab. Bila tu imam baca, alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita pun jawab, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kita jawab tu kan, alaisallahu bi ahkamil hakimin tu, adakah Allah tidak bijaksana? Kita berjawab, bala. Bahkan Allah bijaksana. Bukan bala je. Wa ana ala zalika minasyahidin. Dan aku atas kebijaksanaan Allah di kalangan orang yang menyaksikan. Allah yang bijaksana. Hakim Allah Ta'ala ni. Tapi Allah Ta'ala menetapkan hukum, tak boleh nak pakai pula dah. Ni orang panggil apa? Orang tak kenal Tuhan. Kalau betul dia ngaji sifat 20 pun, dia mengaji, dia tahu saja, dia tak pegang. Dia tidak beriman dengan Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, bersifat dengan sifat ilmu. Bagi kita ngaji sifat Tuhan, nak kenal Tuhan, nak kejak di akidah kita, kemudian apa-apa hukum hakam Tuhan kita terima bulat-bulat tanpa kira bicara. Hak kita takrif Islam dan iman di awal kitab Fatih Faridah kita ni kena letak molek. Lepas tu lah nak pergi pada hukum hakam syariat, kejak akidah. Nak pergi pada semayang, puasa, zakat, haji, umrah, kejak akidah. Kalau akidah tak betul, tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haji umrah. Buat semayang boleh sihat, buat puasa boleh sihat. Ada ni. Pergi haji umrah boleh melancung, habis duit. Tapi kalau tak ada akidah, tak ada. Boleh melancung dan boleh cerita ke orang, saya berapa kali dah. Gitu je lah. Tak ada akidah, tak ada. Ni kena kejap molek bab pegangan. Kita belajar serta kita berpegang. Bukan belajar ngapa saja, kita belajar berpegang. Kita nak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil lawannya, lawan bagi ilmu, iaitu jahil atau tak ada pengetahuan. Sama je lah. Jahil, tak ada pengetahuan, lawan bagi sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita habis sikit lagi. Dan dalil ilmu Allah, ni dalil akli. Kalau Allah Ta'ala jahil, nescaya tak ada menghendaki. Dia pergi kat tu. Sebab Allah menghendaki selaras dengan Allah Ta'ala tahu.
Kalau Allah tak tahu, tak ada kehendak. Kan? Mati molek dah kita dua tu kan. Apa yang Tuhan kehendak, qada iradah, selaras dengan apa yang Tuhan tahu. Kalau Tuhan tak tahu, Tuhan jahil, nescaya tak ada lah kehendak Tuhan. Dan iaitu tak ada kehendak Tuhan mustahil, kerana telah tetap ada menghendaki Allah dengan dalil yang dahulu, dalil iradah dahulu. Kalau Tuhan tidak kehendak, Tuhan tidak buat. Kalau Tuhan tidak buat, tak ada makhluk. Ni makhluk ada ni, itu menunjukkan bahawa Tuhan buat. Tuhan buat sebagaimana Tuhan kehendak. Apa yang Tuhan kehendak sebagaimana apa yang Tuhan tahu. Jadi maknanya, kalau kita pergi pendek dalil, apakah dalil ilmu? Dalil ada makhluk atau pendek. Apakah dalil kita berpegang Allah bersifat dengan sifat ilmu? Ni dalil akli. Dalil Al-Quran ni qad ahata bi kulli syai'in ilma, contohnya meliputi dengan satu nisbah ilmu. Lepas tu ayat apa lagi? Ala kulli syai'in alim tu. Tu ayat Al-Quran dia banyaklah bab ilmu ni. Ni dalil akal. Jadi dalil akal pendeknya, apakah dalil Allah bersifat dengan sifat ilmu? Dalilnya ada makhluk. Ada makhluk tu dalil kudrah. Dalil kudrah ada makhluk. Iyalah, Allah sifat kudrah mengadakan makhluk. Tuhan mengada ni selaras dengan sifat Allah menghendaki. Iradah, apa yang Tuhan kehendak selaras dengan apa yang Tuhan tahu. Ada ni. Jadi kudrah, iradah, ilmu, dalilnya ada makhluk, sama je. Tapi sebut kata ada makhluk, kita nampak dalil kudrah aja, tak. Apa yang Tuhan lakukan adalah sebagaimana apa yang Tuhan kehendak. Dalil iradah ada makhluk. Apabila Tuhan kehendak selaras dengan apa yang Tuhan tahu. Jadi tahu Tuhan ni pun dalilnya ada makhluk. Gitu je. Jadi kalau Allah jahil, maka Allah tidak menghendaki. Apabila Allah tidak menghendaki kita dahulunya, Allah tidak melakukan. Allah tidak melakukan, pasti tak ada makhluk. Tak ada makhluk ni batil, palsu, sebab makhluk ada depan mata kita. Tapi jadi setangga kat tu. Jadi kalau hak rekah juga fardu ainnya, apakah dalil kita pegang Allah bersifat dengan sifat ilmu? Allah tidak jahil, dalilnya ada makhluk. Itu dalil dia. Maka tetap ada ilmu Allah Ta'ala. Kejap kita pegang Allah bersifat dengan sifat ilmu. Sebab kalau tak ada sifat ilmu, Allah tidak menghendaki. Bila Allah tidak menghendaki, Allah tidak melakukan. Bila Allah tidak melakukan, pasti tak ada makhluk. Jadi makhluk ni ada depan mata kita. Allah yang menjadikan. Allah menjadikan sebagaimana Allah menghendaki iradah, sebagaimana Allah mengetahui ilmu. Dan manakala Allah ada ilmu, Allah bersifat dengan sifat ilmu, mustahil jahilnya jahil Allah, atau tak ada pengetahuannya, tak ada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sifat yang ke-9, sifat ilmu, yang mana dahulu tekan kita nak kemas qada dan qadar, qudrah, iradah, ilmu. Qudrah, iradah, ilmu, kejaplah kitanya hak rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Qudrah, iradah, ilmu pun mulai dengan wahdaniyah, keesaan Allah pada perbuatan. Mari situ. Kan wahdaniyah tu kan sifat yang keenam, keesaan pada zat, pada sifat, pada perbuatan, keesaan pada perbuatan. Semuanya perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat? Sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah yang sifat kudrah, yang melakukan segala-gala perkara. Allah melakukan gitu je. Dah, Allah melakukan sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendak. Sifat yang ke-8, iradah. Allah kehendak ni selaras dengan ilmu Allah. Maka sesuai sifat ke-9, sifat ilmu. Kudrah, iradah, ilmu, pembicaraan rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke-10 hayah sifatun ma'aniyun. Wallahu a'lam. Kemudian minggu hadapan insya-Allah kita mula pukul 9 sampai 10.30. Kita mula insya-Allah pukul 9. Ke mana? Habis 10.30. Pusing. Kita pun sapa tempat jamu. Assalamualaikum, kita hok mula-mula makan. Sebab jamu biasa pukul 11.
Kalau kelas kita habis pukul 10, kena berhenti tepi jalan dulu, tunggu nak apa pukul 11. Habis kelas pukul 10, dah jamu buka pukul 11. Lepas tu musim dah nak pergi mana ni? Nak balik rumah, keluar balik, jadi rugi perjalanan pula musim. Tapi kalau 9 sampai 10.30, nak pergi tempat jamu pukul 11 tu memang kita lah hok mula-mula ambil. Kita hok mula-mula makan lah. Jadi kita insya-Allah minggu depan kita balik pada pukul 9 sampai 10.30. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.